kaedah untuk merekodkan rondaan bagi guru asrama selepas kejadian. Selepas kejadian, saksi berkata, pihak pengurusan sekolah memberi arahan untuk membuat rekod rondaan. Sebelum kejadian Adizara ni memang tiada kaedah lah, tiada apa-apa pun rekod rondaan bagi guru asrama. Tapi selepas kejadian, barulah pihak pengurusan sekolah memberi arahan untuk membuat rekod rondaan. Ini baru membuat. Ini kan dia membawa maksud kepada sudah terhantuk baru ternada. Ya, sudah terjadi case baru kamu membuatlah. Ya. Jadi memang tidak function sistem. Memang tidak function lah. Sistem-sistem tu memang. Jadi SOP semua yang ada di KPM website tu memang semua tidak ikutkah? Memang tidak ikutkah? Aduh, dah. Tepuk tangan dulu bah kamu, tepuk tangan dulu bah. Di reveal lagi nih. Hah? Astaga, gila. Jadi apa function garis-garis panduan yang telah ditetapkan di website KPM? Memang tidak kunci kah apakah semua ni? Tidak. Memang SOP semua kena langgar sudah nih, kena langgar teruk. Kamu tidak percaya, kamu pergi website, kamu type. Aduh, nah teruknya mah. Ini boleh saman sivil sudah nih. Serius. Sivil. Jadi memang tidak buat apa-apa lah sekolah nih. Memang tiada rondaan, tiada nih seapa, tiada rekod, memang tiada rekod. Kau tidak buka buku. Kau tahu yang buku rekod tuh? Buku kawalan tuh. Siapa jam pukul berapa, nama, blok. Nama, blok, pukul berapa, sampai pukul berapa, kawasan, logbook. Logbook. Kenapa begini nih? Astagfirullahalazim. Sulaiman pula. Sulaimi, bukan kau sejak yang mau cari kerja kosong sekarang nih? Saya pun mau cari kerja kosong di situ. Kami mau jadi wadah asrama sekarang, ya? Iya betul. Just hari itu ada terbaca, rasanya guru-guru juga yang cakap. Betul, ini pun guru nih yang cakap nih. Nah, memang padan lah kamu tidak dapat ilaun tuh kan. Tapi bukan salah kamu. Sepatutnya dalam sistem pentadbiran, benda ini adalah benda basic. Basic, bongok. Basic, Kan? Basic. Kenapa saya cakap basic? Impossible, impossible. Kau jaga nyawa anak orang baris itu. Impossible. Tiada logbook. Tiada buku. Ya betul, logbook lah. Kan? Siapa yang bertugas ini malam, cikgu apa, supaya memudahkan murid-murid ini pergi cari siapa yang betul-betul bertugas. Mesti ada papan tanda. Betul tidak? Hah? Betul tidak? Betul. Betul di sini nih. Tulis siapa cikgu yang ada hari ini, guru apa yang ada hari ini menjaga nih gini, subjek apa. Betul tidak? Ada 8 orang guru, Pak. Di mana kamu nih? Impossible. Ndak orang kamu macam satu kali keluar guru haram, bertaburan semua. Kau di mana? Entah, macam ni. Tiada jadwal. Bukan satu orang saja. 8 orang guru, Pak, di asrama nih, guru asrama. Kamu pergi mana nih? Takkan kamu semua nih masuk kerja memang kamu tiada dibagi taklimat? Semua kamu kah tiada dibagi taklimat? That's why kamu tiada buat roll call, kamu tiada buat ini. Kenapa begini nih? Memang tidak logbook. Satu, memang tidak. Sebab memang tidak record nih, tidak kaedah pun. Ya, benda ni benda basic. Ya. Ada logbook ataupun whiteboard. Tulis di sana siapa guru yang bertugas malam ini, siapa, tidak. Ini sekolah kazu. Betul. Kalau 8 orang guru asrama ditambah dengan 9 orang wadah asrama, semua adalah 17 orang. Bagaimana kamu mengagihkan kerja kalau kamu tiada jadwal yang telah diberikan? Make sense tidak otak saya ini? Ya. Nggak kena semua datang gerbu? Ya. Kan? Nih, nggak. Kak, ya? 17 orang. Kak semua
semua yang berawal dari temenan lama-lama panggil sayang, udah bosan panggil setan, gitu ya. Ah, punya teruk kamu nih, apalah. Macam mana Pak nih sekolah asrama begini nih? Asrama penuh lah gitu. Saya mau tahu betul kata ada logbook. Zoo pun ada kan ya? Ya, betul kak? Kami tanya saja ya, betul kak tiada logbook? Kami mau tahu logbook sejak siapakah yang sekian logbook ataupun papan bah, papan Ya, putih papan. itu, whiteboard. Ya, Pelajar akan cari tahu siapa guru bertugas ini malam. Ya, betul. Saya benar begitu. Siapa guru bertugas ini malam, coba tengok siapa yang ada. Oh, Cikgu Glira. Oke, nanti pergi panggil dia lah kalau ada apa-apa nanti kami sakit. Gitu kan? Mesti bah ada jadwal, bah ada jadwal. Impossible. Takkanlah 17 orang guru tuh tiba-tiba menyerbu satu semua petugas gerbu. Nah, gitu. Benda basic, paling basic sudah itu, sebasic alam dunia. Betul. Saya sendiri ya, jujur saya cakap. Saya punya kerjaan. Saya di kerja satu orang kan. So, saya punya kerja adalah mana saya punya buku nota tuh. Saya akan oke, apa yang saya sudah buat, apa yang saya belum buat. Di logbook, jadwal, paham? Notice board, begitu. Oke? Saya macam itulah saya rasa macam adakah saya patut jadi warden? Adakah saya patut jadi guru juga? Ya? Saya rasa lah, kan? Sebab saya akan buat ini tahu. Saya punya nota, saya rasa di rumah sudah. Ya? Semua saya akan tidak payahlah nota lah, saya ada nih, ya. Apa yang saya suruh buat tadi? Dan next apa saya mau buat? Dan lepas itu apa saya mau buat? Saya ada nota setiap kali. So apa yang saya sudah buat saya akan plap apa semua. Ini orang yang bukan guru nih, ya. Orang yang jual tumpung nih buat nota. Nih orang jual tumpung buat nota. Setiap nomor apa semua. Oke, tadi saya sudah buat ini. Ini jadwal saya nih. Next saya mau buat apa? Logbook. Kalau saya tidak bawa logbook saya akan simpan nota. Paham? Ini orang jual tumpung nih. Enggak kan lah, mustahil. ya. Mana logbook? Logbook. Mustahil buat tiada. Kakak mau bertiktok nih, gitu. Ya, nih penjual tumpung pun ada jadwal. Saya kena tahu, saya punya trace record apa yang what I have done, apa yang belum. Jadwal kita 29 jangan lupa. Oke, betul. Ya, enggak kan kamu bervelocity aja kerja. Ya. Berawal dari temenan gitu kan. Awal-awal panggil sayang, udah bosan panggil setan, gitu kan. Gitu kan. Nah, itu mustahil. Not make sense. Sudah terjadinya Kezara baru kamu buat rondaan. Baru kamu suruh cikgu-cikgu lah asrama buat rondaan. Benda sudah jadi baru kamu mau buat tugas. Ayo. Lain sudah kamu nih tahu. Saya mau tanya aja. Stek tanya aja. Kan? Sudah kenapa ikat telepon dorang nih untuk sesatan? Tanya aja, hashtag tanya aja. Itu satu. Kedua, SOP lah ya. SOP memang banyak kena langgar lah. Jadi boleh, saya rasa asrama sekolah ni memang perlu untuk disaman sivil. Terlalu banyak SOP. Kenapa mau disaman sivil? Sebab terlampau banyak SOP yang dilanggar. Ya, Terlalu banyak. ambil bukti daripada website KPM tuh tadi tuh yang kami baca tuh kan. Ambil dari sana, print out semua dan cantumkan kembali dengan keterangan cikgu nih. Tengok apa SOP yang telah dilanggar. Kena nih. Betul. Tidak kena hari bulan. Kena. Jujur saya cakap. Ya? No wonder lah budak-budak ni kan tidur jam berapa? Bertoge-toge jam berapa? Mau terberaknya jam berapa? Mandi jam 2:30 rupanya.
Nah, Betul, sama sipil. rupanya tiada rekod rondaan. Kaedah rondaan yang cikgu-cikgu asrama ni sama warden ini buat. Patutlah pelajar asrama di sekolah tuh. Aduh, hai. Kalau saya lebih kepada SOP lah, Mi. SOP sangat teruk lah, dilanggar teruk, betul tidak? Iya, betul lah. Awal-awal sudah. Oke, next Mi baca. Sepanjang rekod ini dibuat dengan tugasan mengambil kehadiran dalam setiap rondaan guru atau warden asrama dalam kaedah roll call. Saksi juga memberi keterangan bahawa kaedah merekodkan rondaan diumumkan melalui aplikasi WhatsApp sahaja. WhatsApp. Rekod ini dibuat dengan tugasan mengambil kehadiran dalam setiap rondaan guru atau warden asrama dalam kaedah roll call. Saksi juga memberi keterangan bahwa kaedah merekodkan rondaan diumumkan melalui aplikasi WhatsApp. Oke. Kalau kau punya WhatsApp tuh kau setting daripada di auto delete tuh macam mana? Kamu memang minum ketum kan nih? Kamu macam mabuk betul kamu punya keterangan nih. Oke, kenapa? Saya mau tanya. Tadi saya udah tanya kan? Kena rampas ke telepon dorang nih. Serius lah. Tolonglah periksa. Dibuat dengan tugasan mengambil kehadiran dalam setiap rondaan guru atau warden asrama dalam kaedah roll call. Saksi juga memberi keterangan bahwa kaedah merekodkan rondaan diumumkan melalui aplikasi WhatsApp. Seriuslah. WhatsApp sahaja ya, WhatsApp. Kalau tiba-tiba mati, kamu punya telepon tuh lampu bervelocity, lobet, macam mana kamu mau terimaan? Memang tidak wajib kah? Saya mau tanya, betul-betul sekolah tuh, kawasan tuh, bangunan tuh, adakah benar-benar tidak mempunyai sebuah whiteboard? Ya, Pak. Whiteboard. Ataupun kalau itu sangat berat untuk dibeli dan dibentangkan dan digantungkan, I may ask about the book. Buku. Tiada meh. Dan letak di dalam satu bilik, yang bilik rehat kah, bilik mesyuarat kah, ya, notice board, yes. Nggak payahlah yang besar alam. Nggak payah besar-besar bas kau beli notice board tuh. Beli yang berapa segi saja, 4 segi, yang penting di sana boleh dibaca lah. Sakit otak tuh begini, sakit otak tuh. Serius lah, tidak. Memang tidak. Tidak ya? Bukan urusan saya Bang mau pikir sebenarnya. Tapi kan kalau beginian, ya saya tahu kita sudah maju dan kita melangkah seiring dengan permodernan masa, sejajar dengan arus peredaran masa nih, kemajuan pakai WhatsApp, betul. But still kena ada logbook. Kenapa kena ada logbook? Sebab apa? Kalau contoh, kita ini kan terlampau banyak grup kan. Kadang-kadang telepon kita pandai hang kan. Dan terdelete semua apa? Saya di mana sudah bila saya jerat, at least adalah buku tuh orang gambar send kau balik sebagai ini semua kan. Pahamkah? Tidak paham gayamu bah. Tidak tahu sekolah apa ini ya? Sekolah apa ini? Oi nah. Logbook, betul ba? Tidak kah? Sumpah. Iya, Pak. Aduh, nah. Saya dulu kan tinggal asrama. Kalau saya mau keluar dari asrama kan, ada satu lain lagi logbook di dalam asrama. Dalam asrama ini lain tau. Lain lagi di guard punya. Tulis nama, kopi gimana, pelajar mana, bilik berapa. Nama pelajar, bilik berapa, pukul berapa keluar, pukul berapa masuk. Di asrama. Kau pergi lagi di guard, sampai sana, sambung lagi kau menulis nama kau.
Nama, tarik, masa keluar, bilik berapa? Aspurika, Kan dicatat. aspuraka. Kan dicatat. Ada lagi kat macam anjing tuh, Bah. Kamu tuh bukan kat anjing betul. Yang 4 segi itu. Ya. Berjalan bahasa sama itu kan. Kalau kau tahu lagi talinya, tali rapia. Tek. Tek tuh. Mustahil. Lain kamu nih, aduh Ina, dari atas sampai bawah SOP terus nih kami kerjakan kamu nih. Cemana kamu nih? Pergi gereja rehat, betul. Pergi gereja pun kupikir membawa kau tuh tek, Bah. Tahu kau awal-awal. Hilang membayar kau 5 ringgit. Itu sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah biasa. Ini? Oh, asrama penuh pula. Joy, saya dulu tinggal asrama SMK Nebon. Nah, kan? Begitu kan? Saya cakap benar betul. Nggak tahu loh kalau kamu yang tidak pengalaman tinggal asrama, pengalaman saya begitu. Beb. Ada logbook. Si Azhar Muhammad Saleh komen, arwah Zara kurang-kurang ada diary. Nih seorang guru tiada logbook. Betul loh. Aduh, betul cakap bu, Betul loh. astaga. Betul cakap bu. Adik Zara kita tuh kurang-kurang ada 3 diary. Ada 3 diary-nya lagi. Ada yang berfungsi sama kawan lagi. Kamu pula tiada logbook. Janganlah bagi tahu kami tiada logbook ya. Kalaupun tiada logbook kan takkanlah dalam sistem, oke lah up to date lah Beb. Takkanlah kau tiada rekod sistem dalam komputer. Takkan itu pun tak ada. Betul. Correct. Janganlah kelentong sama kami. Oke lah, fine. Baca aja lah Beb. Zara pun ada 3 dia punya diary. Aduh, Satu pun tidak. Tampar nih ya. Ya iya aja Pak kamu nih. Mesti ada nih. Pelik wah kamu nih ya. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang seluas-luasnya kepada umat-umat dia yang benar-benar ingin keadilan. Percaya saya dengan kuasa Tuhan. Sebab kenapa? Ingat lidah kita dengan kita punya hati, lidah kita nih, Tuhan yang pegang tau. Akal dengan lidah kita nih kan, Tuhan yang pegang. Satu hari nanti kalau Tuhan sudah murka, tidak mustahil. Akan ada. Ya. Ada komen lagi dari si Ina. Patutlah cikgu-cikgu sibuk nak baca diary Zara Karina. Ya sebab tiada buku logbook kan. Aduh lucu lah kamu, astaga. Oke, sambung Beb. Oke. Sepanjang tempo mengenali Zara, saksi menyatakan tiada aduan diterima daripada Zara berkaitan masalah pribadi, konflik, tekanan pelajaran, keletihan, atau gangguan seperti bully. Ya, sebab kenapa? Kamu tidak diberi taklimat untuk menjaga pelajar asrama kan? Tadi lagi kau bagi tahu dari awal lagi kau bagi tahu. Kamu tidak diberi taklimat untuk menjaga pelajar asrama. Macam mana pula kau akan tahu kalau Zara ini ada problem? Ya. Aduh. Kau sendiri bagi tahu, kau sendiri jawab. Macam mana nih? Kan, macam nak apalah si Pudin sudah tolong jawab kita itu. Iya tahu. Iya. Ini juga kau cakap tadi kan, kamu tidak diberikan taklimat untuk menjaga pelajar asrama ini. Even buat rondaan pun sampai pukul 10 pun tiada. Kamu pergi ronda itu asrama tiada, Bah. Kan? Jadi kalau begini, kau cakap begini kan, sepanjang tempo mengenali Zara, saksi menyatakan tiada aduan diterima. Ya macam mana dia mau mengadu sebab kamu tidak diberikan taklimat. Dan bukan jangan cakap pasal Zara lah, ya. Ya. Jangan cakap pasal Zara lah. Tuh yang ketua dom daripada belajar senior pun kau tidak tahu kan? Betul. Banyak yang kau tidak tahu. Jadi tidak apa. Oke, Ja. Oke, Ja. Saya baca aja nih, baca. Kan
Kan tadi kau sendiri beritahu, kau tidak tahu bahwa senior-senior adalah ketua dom. Kau tidak tahu ini apa semua, tidak tahu kan? Aman. Ya, Ya, aman. aman. Ya. Oke. Saksi turut menyatakan beliau tidak mengetahui sebarang insiden bully fizikal atau mental sepanjang bertugas sebagai guru atau guru asrama. Tetapi dia tahu terdapat satu kes bully melibatkan pelajar-pelajar lelaki dan mereka telah digantung sekolah. Dia tahu yang side sana, yang side pelajar perempuan Aspuri ini tiada. Iu. Lain juga. Lain. Tiada. Begini Pak, kalau yang pelajar lelaki punya bully tuh dia tahu. Itu kan Aspura kan? Ya. Ini kan Aspuri. Kau pula tinggal berdekatan situ kan? Nggak kan lah. Mula melampau sudah ini sampai sini lain-lain sudah tahu. Kau tuh Pak, nggak boleh Pak kau bercerita begitu sama aku, nggak bagus. Kau nih. Nggak lucu. Astaga. Duh, Pak. Nggak. Ya. Apa ini? Cemana ba ni? Kau guru asrama ba? Kau dah tahu pula. Sekali pelajar lelaki yang ada just bully kau tahu pula sudah diambil tindakan. Cemana? Pelajar lelaki tahu sampai diambil tindakan enggak. Padahal case bully di sana tuh banyak saksi-saksi sudah cakap tau. Tapi saya tidak heran lah sebab banyak pelajar cakap, yang saksi-saksi pelajar ini memang cakap memang kamu tidak buat kerja. Yes. Jadi saya tidak heran sebenarnya. Sebab banyak pelajar-pelajar saksi dorong cakap memang guru-guru di sana tidak buat kerja begitu. Ini saksi-saksi lah. Saksi-saksi ada apa namanya? Ya kayak ini. Saksi-saksi ada apa nama? Saksi-saksi sebelum ini ada juga memang dia ada cakap yang tidak banyak guru-guru tidak buat kerja begitu. Tiada rondaan begitu. Tapi kalau cikgu ni pun sendiri cakap lah memang tiada kaedah rondaan sebelum kejadian dan selepas kejadian barulah ada. Ya. Oh. Ada ini ya, ada provoker masuk ya. Selamat datang. Selamat datang. Cikgu apa cikgu? Tahu lah. Selamat datang Selamat provoker. datang ke room Yahoo Yahwai. Kami hanya membaca inquest yang telah dikeluarkan apakah namanya? Yang disahkan, ya. Jadi duduk dan jangan lari. Ya, jangan kau lari, aku duduk diam-diam sini lah ya. Sebab saya akan hidangkan dengan sebuah lagu juga. Lagu dia berawal dari temenan mula-mula panggil sayang, udah bosan panggil setan gitu. Kan? Duduk yang manis, ya. Jangan lari ya, duduk diam-diam sini. Kami tahu kau masuk. Kau tengok sekarang MPL live nih. Kau tengoklah diam-diam ya. Lepas ni baru kau update status lagi di FB. Pas kau sindir-sindir lagi macam-macam. Ya. Itu kan. Dia begini tau. Saksi turut menyatakan beliau tidak mengetahui sebarang insiden bully fizikal atau mental sepanjang bertugas sebagai guru atau guru asrama. Tetapi dia tahu terdapat satu kes bully melibatkan pelajar-pelajar lelaki dan mereka telah digantung sekolah. Ya dia beginilah ya. Satu, pertanyaan saya adalah kemungkinan besar benar apa yang dia katakan. Sebab mungkin dia lebih kepada pelajar lelaki sehingga lupa bahwa dia tinggal berdekatan dengan Aspuri yang sebenarnya kalau ikut budak-budak nih yang saksi-saksi sebelum ini banyak yang cakap memang pelajar senior suka membuli marah pelajar junior, mustahil lah kan. Tapi tidak apa ya, tugas kita adalah membaca. Dan persoalan saya, mengapa kamu yang tinggal berdekatan di kawasan itu dan kamu tidak tahu tentang kes bully berlaku di kawasan Aspuri. Sedangkan kamu adalah orang yang duduk dekat dengan bangunan tersebut berbanding kamu punya jarak daripada Aspura.
Ya, saya yakin dan percaya bahwa ini adalah satu pertanyaan kenapa dan mengapa. Sedangkan kamu duduk berdekatan dengan kawasan Aspuri, bukan pula kamu duduk berdekatan dengan Aspura sehingga Aspura tuh kamu tahu sampai diambil tindakan. Sedangkan di Aspuri banyak ya pelajar-pelajar sendiri sudah buka mulut, sudah cakap, ada buat aduan, impossible. Mungkin I don't know. That's why lah. Ya, saya tidak tahu sistem pentadbiran di asrama ini sama ada betul-betul ikut SOP ataupun tidak. Tapi kalau ikut pandangan saya memang tidak ikut SOP, ya. Noted Z. Ya. Bagi saya memang tidak ikut SOP. Kenapa saya cakap tidak ikut SOP? Dari awal apa yang Cikgu cakap nih, kami telah buat peninjauan di website resmi KPM. Beberapa SOP telah dilanggar daripada awal sehinggalah ketika dia cakap tiada rondaan yang telah dilakukan. So pertanyaan saya adalah di manakah SOP pekeliling 137 untuk asrama tersebut dan juga guru-guru tersebut, dan juga SOP garis panduan tentang pembayaran gaji dan allowance terhadap guru-guru asrama. Dan kamu semua boleh pergi website KPM yang telah disahkan, ya, yang ada jatah negara tu, kamu pergi cek sana dan baca. Jangan malas dan jangan hanya tahu mengecam. Sedangkan kita bercakap melalui fakta dan kita bagi kamu panduan apa yang sepatutnya, apa yang tidak sepatutnya, itu sahaja. Selain daripada mempersoalkan kenapa dan mengapa begitu. Boleh provoke tapi jangan sakit hati, jangan sakit jantung. Ya. Jangan koyak. Ya. Oke. Last daripada dokumen ke-45 nih, dia kata, ini panas sedikit ya. Dia kata, saksi berkata pihak pentadbiran sekolah ada membuat mesyuarat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi saksi tidak ingat siapa yang hadir atau bila mesyuarat itu diadakan. Hadir mesyuarat. Dengar kamu paham kan nih? Oi. Hadir mesyuarat, tapi saksi tidak ingat siapa yang hadir. Lepas tu bila mesyuarat itu diadakan, kamu tiada minit mesyuarat kah? Tiada dibagi notis kah kalau mau hadir mesyuarat? Hashtag tanya siap. Kenapa cikgu ni kata hei. Okey. Kepala aku. Sekali lagi berbalik kepada persoalan grup WhatsApp. Iya. Ketika kamu melakukan tugas rondaan, kamu akan memaklumkan di dalam WhatsApp kan? Betul tidak? Impossible juga ketika kamu dapat mesyuarat itu, kamu tidak dihantar WhatsApp. Betul tidak? Coba cek balik telepon. Ya. Tapi pejabat sana mesyuarat malam. Possible Sebab sedangkan kalau kamu buat rondaan pun kamu akan report by WhatsApp kan? Sendiri kamu cakap nih dalam nih. Ndak kan lah kan? Takkan lah. Sampai siapa ndak hadir pun kau ndak ingat. Lepas tu bila mesyuarat dibuat pun kau ndak ingat. Tidak mungkin. Gatal kepala aku. Mungkin si SpongeBob ingat nih. Aduh, gatal kepala aku. Ya, tidak bisa macam mana sekarang nih. Saksi berkata pihak pentadbiran sekolah ada membuat mesyuarat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi saksi tidak ingat siapa yang menghadiri atau bila mesyuarat itu diadakan. Tidak, sekarang nih kita memang dalam suasana amnesia. Kita dalam kenapa sebenarnya? Apa ini semua tidak ingat nih? Aduh, Sakit kepala aku. Kak Lai. Tolong screenshot Kak Lai. Kami begini dulu Kak Lai. Oke, screenshot Kak Lai. Yang pening kepala. Dia kan. Apa ba ini? Oke. Mari kita pakai common sense. Common sense lah Beb. Kau Beb, Common sense, kalau kau hadir mesyuarat macam mana? Apa yang bos mau bagi kau? Ini adalah hal yang melibatkan kematian.
hal yang telah memporak-porandakan Sabah, hal yang telah menghuru-harakan keadaan kita di Sabah. Betul, betul. Dan hal ini berlaku, mesyuarat itu juga berlaku tidak mungkin pada masa yang sama hari kejadian. Mesti akan mengambil masa, kita tidak tahu dalam masa seminggu ataupun 2 minggu ketika kes ini sedang membahang. Jadi bagi kamu untuk alasan seperti ini, ya, Betul Kak Lai. banyak persoalan di minda saya. Satu, sedangkan setiap tarik inquest dengan saksi-saksi yang memberi impak yang baik, saya juga mulai mengingati tarik tersebut. Setiap saksi yang memberikan kenyataan yang membantu, saya juga ingat saksi yang keberapa. Contohnya saksi yang ke-35, 34. Ingat. Walaupun sudah seminggu berlalu ataupun 4 hari berlalu. Satu keadaan di mana beza dia adalah kes ini terlalu panas. Panas dan mendapat liputan luas media sehingga menjadi oversee. Mengingati tarik-tarik penting dalam sebuah mesyuarat itu bukan sesuatu perkara yang susah. Sebab apa? Kita tahu kes tengah hot nih, tidak akan lupa begitu mudah. Betul. Sedangkan saya pergi meeting, saya ada event, saya ada mesyuarat, saya ingat tarik-tarik dia. 11 hari bulan 9 sampai 14 hari bulan. Ya. Meeting penting, sebab hari yang penting masa itu. Ingat saya. Sebab dia melibatkan kami punya masa depan syarikat, hidup dan mati. Ingat saya 11 hari bulan 9 tuh. Apalagi berdepan dengan isu-isu yang panas. Saya bersyukur kan, sebab kamu tidak lupa untuk bernafas. Ya? Betul. Ya, semoga tidak lupa bernafas. Kan siapa nama dia nih? Kan ini Uncu. Saya bersyukur kamu tidak lupa untuk bernafas. Itu sahaja. Tapi, itu depends. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Macam yang saya cakap, akal dengan lidah kita nih, Tuhan yang pegang. Saya takut tuh benda nih. Dia tahu, tapi seram. Betul. Ya. Baiklah, itu yang terakhir ya. Dia lupa tarik, tidak apalah. Mungkin saya tahu bila. Nanti saya tanya ahli nujum belakang rumah. Kan? Kut dia tahu, kan? Saya harap saya punya ahli nujum di belakang rumah tuh jangan dia lupa bernapas lah. Mati dia tidak harapan, saya mau tanya nih. Bila Si Faiz komen, Faiz 78 itu cikgu ada ingat waktu sholat Kak? Mudah-mudahan dia tidak lupa ya. Kamu doakan banyak-banyak, mudah-mudahan dia tidak lupa waktu sholat lah. Ya, itu penting tuh. Bahaya sudah tuh kalau lupa waktu sholat tuh ya. Oke. Sambung Beb. Sambung, deponen ke-46, Puan Gloria Teresa Ten Pet E. Masuk sudah ya. Puan Deponen Gloria ke-46. Teresa Ten Pet E. Ya, deponen ke-46. Dia juga adalah saksi seorang guru bahasa Inggris dan mengajar pelajar tingkatan 2 dan 3 di SMKE Tun Datuk Mustafa. Beliau juga merupakan seorang guru asrama. Saksi mengenali Zara sebagai pelajar junior tingkatan 1, tetapi tidak pernah berinteraksi secara langsung karena tidak mengajar di kelas Zara. So dia bukan guru Zara. Bukan. Ya? Pada 16 Julai sekitar 10.30 pagi, saksi menghadiri satu pertemuan di surau bersama guru dan warden untuk menebubual rakan sebilik asrama Zara di bilik dom. Saya yakin dan pasti kamu mesti tahu banyak. Ya. Saksi ingat pada pagi tersebut, excuse me, sekolah. Semua warden sekolah diarahkan oleh pentadbir untuk berkumpul di Dewan Makan Asrama. Arahan diterima melalui WhatsApp group staff
Oh, ada grup kan? Saya bilang ada grup. Kita bisa cakap ada grup. Grouping. Nah, kan betul saya cakap ada grup. Kau tengok. Saya baru baca nih, sumpah demi Tuhan. Ada grup ya. Betul lah kan. Coba type, Betul lah. coba type dulu. Tarik masyarakat ke malam. Saya cakap mustahil kamu tiada grup, saya bilang kan. Betul kan saya cakap. Geram. Thank you Puan Gloria. You save me. Dari tadi lagi saya cakap pasal kamu tidak grup WhatsApp, kamu mustahil. Nah kan? Ada. Mustahil kamu tiada grup. Thank you Cikgu Gloria. Kamu menyelamatkan saya punya persoalan tadi. Kan? Makasihlah Cikgu Gloria. Saya bilang mustahil ini mesti ada di grup nih. Mustahil kamu bikin ini engkau tidak ingat, mesti ada di dalam grupnya. Coba type balik perjumpaan masyarakat malam, keluar tuh. Kau type saja di search tuh, search. Kau type sana perjumpaan malam, keluar tuh mana satu listnya di bawah. Jangan sampai saya ajar cara menggunakan WhatsApp. Nah kan, kalau sudah delete pun akan ada orang mention kau di situ ataupun yang kena slide begitu akan ada punya. Gitulah. Tenang ya, sakit kepala saya tadi ya. Iya. Kau dicakap saksi ingat pada pagi tersebut semua wadan sekolah diarahkan oleh pentadbir untuk berkumpul di dewan makan asrama. Arahan diterima mulai WhatsApp grup staf sekolah SMK Tun Mustafa. Ya, ada grup kamu kan? Kau balik. Astaga. Ada telegram kamu kah? Kasih masuk saya di telegram. Ada grup telegram kah? Kasih masuk saya. Nah kan, kasih bilang otak saya nih bah. Nah, bikin geram juga bah otak sekarang ada. Udah kamu marah saya tuh kan. Baiklah. Sekitar 11.15 pagi. Saksi ingat dia ada membawa seorang pelajar senior ke blok E dan menunggu di aras bawah. Manakala pelajar itu masuk ke bilik Zara, saksi membawa pelajar senior ini karena dia kenal dengan pelajar tersebut. Ini saya ingat siapa. Ini satu pelajar mana? Ini pelajar yang menyebut 4 nama orang guru tuh. Kamu ingat kak saksi itu? Saksi yang menyebut 4 orang nama guru. Dia sebut Cikgu Yuslina lah, Cikgu itulah, Cikgu apa semua itulah. Saya ingat pelajarnya. Saksi ke-28. Yang beda dari Zara kan? Saya ingat nih. Iya, saksi 28. 11.15 pagi. Oke. Di blok E. Menunggu di aras bawah. Oke lah, ini cerita dia sama lah dengan yang saksi ke-28 tuh sama. Emi kok sambung? Saya punya jantung macam mau kedikitan. Beb, sampai mana aku baca nih? Di pelajar senior tersebut. Yang di nomor 4 sudah nih kita. Page keempat. Page 4. Wah, jauh ke Beb. Iya, jauh sudah kita tuh. Habis sudah tuh. Nggak sadar kan? Cikgu Gloria. Iya, Cikgu Gloria sudah kita. Bukan kau telengka kah? Tidak. Itu ya, ketika di Dewan Makan Asrama, wadan-wadan lain banyak berbincang pasal kejadian. Ada aku baca. Mana? Telangka kan? Telangka gila. Mana? Yang nomor berapa? Nomor 5. Sudah. Hah? Ada? Wih, jauh betul sudah di Beb. Iya, saya sudah baca. Yang dorong ada grup WhatsApp tuh. Itulah. Ada grup WhatsApp, oke. Ya. Ada. Saksi. Kau terlampau nih kan? Nah. Sudah. Saksi tidak ingat maklumat cerita secara terperinci. Saksi ada dengar Zara telah confronted oleh pelajar senior kerana kes kecurian seorang pelajar senior yang melibatkan duit wang tunai. Itu betul lah. Itu yang mana? Belum kan tuh? Itu belum. Belum. So, untuk sambungan tadi tuh yang tadi yang WhatsApp group tuh kan?
Oke, dia cakap situ, ketika di Dewan Makan Asrama, warden-warden lain banyak berbincang pasal kejadian pada pagi subuh tu. And then Cikgu Gloria juga cakap, antara perkara perbincangan para warden adalah mengenai insiden perbalahan malam itu, di mana Zara berjumpa pelajar senior dan ada kes tuduhan mencuri. Orang sudah berbincang ya, banyak berbincang ya pada pagi subuh tu. Perbalahan. And then dia cakap lagi, saksi tidak ingat maklumat secara terperinci, tetapi saksi ada dengar Zara telah confronted dengan pelajar senior oleh kerana kes kecurian seorang pelajar junior yang melibatkan duit wang tunai. Ya. Dia tidak ingat juga, okey, maklumat secara terperinci. Hijab, kan dia ada cakap. Ketika Dewan Makan Asrama tu kan, warden-warden lain banyak berbincang pasal kejadian pada pagi subuh itu kan. Saksi berkata antara perkara perbincangan para warden adalah mengenai insiden perbalahan malam itu, di mana Zara berjumpa pelajar senior dan ada tuduhan kes kecurian. Maksudnya warden-warden ini tahu ada perbalahan pada malam itu, di mana Zara berjumpa dengan senior. Oh, so dorang tahu. Okay? So dorang tahu. Jadi guru asrama tadi yang tidak tahu tu kau. Sambung. Okay, kau sambung. Okay. Saksi berkata, dia ingat para warden lebih bercerita dengan apa Zara hadapi pada malam itu dan latar belakang Zara dan keluarganya konon. Okey. Jadi perjumpaan di Dewan Makan lebih kurang 2 jam. Perbincangan lebih kepada kejadian yang menimpa Zara sambil menunggu update keadaan Zara daripada para cikgu yang berada di hospital. Dia kata. Maksudnya memang riuh rendah lah kan. Semua orang tahu sudah sebenarnya. Tapi kenapa senyap sejak kamu masa itu tidak ada kenyataan langsung dari guru-guru minta maaf kepada media sosial? Kenapa tidak? Ya, why? Kenapa? Kamu masa itu rupa-rupanya betul lah. Memang kamu tahu, bising pula kamu, riuh rendah pula kamu masa itu kan. Kan? Jadi maksud dia memang pelajar sini ada terlibat tentang perbelahan itulah kan. Kalau ikut cerita ni lah. Saya ingat lagi warden lebih bercerita dengan apa Zara hadapi malam itu. Jadi apa yang Zara hadapi malam itu? Kalau sebab di sini kan saksi berkata dia ingat para warden lebih bercerita dengan apa Zara hadapi malam itu. Apa? Apa itu? Apa yang adik Zara Kirina kita hadapi? Ya, apa masa malam itu? Apa? Coba. Dan latar belakang Zara dan keluarganya. Kenapa mesti mau bercakap? Tidak, masa-masa tuh kenapa mau fikir tentang latar belakang family Zara? Kenapa tidak macam fokus kepada mencari apa penyebab adik Zara kita begitu masa tuh? Macam tuh. Kenapa? Ya? Jadi kamu bercerita dengan apa yang Zara hadapi malam itu. Apa dia? Apa dia? Kenapa? Hah? Lepas tu perjumpaan di Dewan Makan lebih kurang 2 jam. Dalam 2 jam tu impossible nothing story yang kamu share. Kan begitulah kan mesti ada punya. Tapi itulah pertanyaan saya ketika hari kejadian dan huru hara, kenapa tiada permohonan maaf walaupun daripada seorang guru yang mewakili sekolah tersebut, kenapa tiada bah? Kamu bukan sebab apa? Sebab menghuru harakan Sabah bah masa itu. Kita huru hara betul-betul. Kacau bilau bah Sabah masa itu. Ini disebabkan saya kasih tahu kamu macam bukan apalah. Ini nasib kan kita dihentikan seketika untuk inquest tau. Kalau tidak kan huru hara nih sambil inquest keluar, sambil huru hara keluar sejauh memang huru hara betul saya cakap. Ya, jujur saya cakap. Ini nasib kan, nasib baik ya.
itu Justice for Zara punya perhimpunan dihentikan seketika. Kalau tidak, dengan kamu punya kenyataan keluar begini, jujur saya cakap, rakyat dari Sabah hinggalah ke dari Perlis hinggalah ke Sabah. Bum 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 ini. Betul saya cakap. Sebaik saja tuh. Dengan kenyataan tentang Pukang apa semua nih. Nah, terus kenapa pula kamu terfikir tiba-tiba mau bercakap tentang background Zara? Ada apa? Atas tujuan apa kamu bercerita tentang background Zara? Untuk apa sebenarnya tuh? Kenapa tidak berpikir tentang untuk membuat permohonan maaf secara terbuka mewakili sekolah tersebut? Contoh seperti sekolah Kota Damansara yang berlakunya kematian apa semua. Guru-guru dia buat press conference. Kan? Begitu tahu? Ya? Hai ya, saya tahu lah di sekolah nih. Jangan sampai kena buat balik the silent riot. Ya? Udah saya tahu kamu nih, sumpah. Saksi berkata Cikgu Yuslina yang membawa saksi untuk berjumpa dengan para pelajar yang sudah berkumpul di surau. Surau. Saksi berkata Cikgu Yuslina yang membawa saksi untuk berjumpa dengan para pelajar yang sudah berkumpul di surau. Bila sampai di surau, saksi melihat lebih kurang 10 orang pelajar di dalam menunggu. Pelajar tingkatan 1 dan 4, ada seorang Cikgu Syahadah. Wah, nama baru lagi ya. Cikgu Syahadah yang sudah terlebih dahulu berada di musola di surau dan telah bertanya kepada pelajar-pelajar itu tentang kejadian malam 15 Julai. Oke, so Cikgu Syahadah. Ya, wih banyak guru-guru sebenarnya. Cikgu Azli, Cikgu Rohayati, Cikgu Yuslina, Cikgu Gloria, Cikgu Syahadah. Is so many. Kamu terlalu banyak. Dan pada ketika kami mencari kamu awal-awal case nih, kenapa nobody? Yang tidak satu orang yang buka mulut. Oke, sabar, kami minta maaf. Kan? Oke. So di sini kan? Ya, Cikgu Fatimah. Kamu banyak nih. Tengah saksi berkata Cikgu Yuslina yang membawa saksi untuk berjumpa dengan para pelajar yang sudah berkumpul di surau. Bila sampai di surau, saksi melihat lebih 10 orang pelajar di dalam menunggu. Pelajar tingkatan 1 dan 4. Ada seorang Cikgu Syahadah yang sudah terlebih dahulu berada di surau dan telah bertanya kepada pelajar-pelajar itu tentang kejadian malam 15 Julai. Oke. So, dalam surau tersebut, saksi nampak Cikgu Syahadah yang menyoal pelajar tingkatan 1. Cikgu Yuslina dan Cikgu Fatimah yang menyoal pelajar tingkatan 4. Saksi sendiri hanya mengikuti jejak Cikgu Yuslina semasa berada di surau. Ingat So, Cikgu Syahadah dia cuma soal pelajar tingkatan 1. Dan Cikgu Yuslina dan Cikgu Fatimah dia menyoal pelajar tingkatan 4. Saksi sendiri hanya mengikuti jejak Cikgu Yuslina semasa berada di surau. Dalam sesi persoalan tersebut, saksi mendengar seorang pelajar senior tingkatan 4 memaklumkan tentang kewujudan deri milik Zara. Pada mulanya, saksi ingat pelajar ini merupakan ahli dom Zara, tetapi sebenarnya pelajar ini tinggal di bilik lain. Betul? Kalau Cikgu Gloria, kamu berpikir seperti itu, saya juga berpikir seperti itu. Dia bukan satu dom dengan Zara. Kenapa dia tahu Zara ada deri? Dan atas dasar apa dia tahu Zara ada deri? Kenapa? Dan untuk apa kamu terus-terus mau mencari deri tersebut? Dan deri itu, kenapa dijadikan satu macam, dia macam tumpuan? Paham? Deri itu. Ada apa dengan deri itu sehingga dijadikan satu like punca pula? Kenapa? Adakah deri itu puncak kematian? Sehingga kamu tertumpu kepada deri tersebut. Adakah deri itu mempunyai sesuatu yang agak merusingkan sehingga kamu benar-benar ingin mendapatkan deri tersebut? Hashtag tanya aja. Ya? Even kamu sendiri, kalau mengikut Cikgu Gloria, kamu bukanlah ahli dom. Dan bagaimana kamu mengetahui kewujudan deri tersebut? Ada apa dengan deri itu?
sehingga menekankan kamu untuk dapatkan diri tersebut. Itu persoalan saya. Kenapa dengan Derry itu? Ada apa? Dan kenapa pelajar tingkatan 4 nih? Dia pelajar tingkatan 4. Dia bukan satu dom dengan Zara. Dan Zara adalah pelajar tingkatan 1. Dan bagaimana pula pelajar senior ini tahu Zara ada Derry? Kenapa pelajar tingkatan 4? Pelajar senior. Zara tingkatan 1. Pelajar junior. Macam mana? Lagi satu, dorang ini tidak satu bilik. Dan macam mana kamu tahu Zara ada Derry? Dan apa yang membuatkan kamu beria tentang Derry itu? Persoalan. Hashtag tanya aja. Ada apa? So, Cikgu Syahada, Cikgu Islina, Cikgu Fatimah, ada apa? Saya harap kamu dapat memberikan satu kesaksian yang agak saya takut bala. Dalam sesi persoalan tersebut kan, inilah pelajar nih, tingkatan 4 nih. Ya, saksi berkata Ketua Wadan Ustadz Azhari ada menyuruh saksi ke bilik isolasi asrama. Pada awal pagi jam 6.50, saksi ingat Ketua Wadan ada menitip pesanan di WhatsApp group untuk menahan semua pelajar-pelajar yang terlibat di bilik isolasi untuk disoal siasat. Minta add saya dalam tu WhatsApp group. Saya pun mau tahu siapa itu pelajar yang kena siasat. Saya bagi nomor phone. Masuk sah. Minta gitu kan. Add saya. Bagi saya link. Saya mau masuk juga tuh grup. Saya pun mau tahu juga. Dia cakap, saksi berkata Ketua Wadan Ustadz Azhari ada menyuruh saksi ke bilik isolasi asrama pada jam 6 pagi. Saksi ingat Ketua Wadan ada menitip pesanan di WhatsApp group untuk menahan semua pelajar-pelajar yang terlibat di bilik isolasi untuk disoal siasat. Nah, tapi kan ambil ke telepon diorang untuk disoal siasat. Saya mau tanya aja. Dah kata? Ya? Apa? Siapa? Oh, jadi dia begini tau. Jika saya ingat Cikgu Yuslina kan yang cakap Adi Zara Kerina itu meninggal bukan sebab di BULI kan, tapi BD kan dia cakap tuh. Ingat kan? Cikgu Yuslina kan yang cakap. Kamu masih ingat kah? Dia cakap dalam surau yang Adi Zara Kerina tuh meninggal bukan sebab karena BULI pun, tapi dia BD dia cakap. Jadi berbalik kepada situasi tersebut, ya, dengan kenyataan seperti ini. Kalau Adi Zara Kerina BD, kenapa Ustadz Azhari menyuruh Cikgu Gloria pergi ke bilik isolasi asrama pada pukul 6 pagi? Lepas itu dia menitipkan pesan di WhatsApp group untuk menahan semua pelajar-pelajar yang terlibat di bilik isolasi untuk disoal siasat. Pertanyaan saya di sini, jika BD, kenapa perlu menahan pelajar-pelajar yang terlibat? Make sense kah? Coba pikir secara common sense bah benda tu, common sense kah? Make sense kan? Kan? Cikgu Yuslina, kamu cakap Adi Zara Kerina bukan meninggal sebab dibuli, tapi sebab dia bunuh diri, kan? Jadi kalau begitu, Ustadz Azhari dia ada begitu dengan Cikgu Gloria untuk pergi di bilik asrama, bilik isolasi pada pukul 6.50 pagi untuk menahan semua pelajar-pelajar yang terlibat. Ya? Di bilik isolasi untuk disoal siasat. Jadi pelajar-pelajar terlibat. Maksud dia bukan
Bukan PD lah kan? Mana mungkin nah kan? Kenapa pula? Kalau BD, kenapa perlu tahan pelajar-pelajar yang terlibat? Paham kah di sini sekarang persoalan dia? Kenapa? Perkataan terlibat ya merujuk kepada sesuatu perbuatan ataupun situasi. Jadi untuk menjawab Adizara Kerina ini BD ataupun DBWLI, Saifuddin telah pun menjawab di parlimen, memang ada elemen bully. Jadi saya ambil daripada kenyataan Saifuddin, ada elemen bully itu merujuk kepada untuk menahan pelajar-pelajar, semua pelajar-pelajar yang terlibat. Merujuk kepada itu. Betul tidak? Jadi kalau ikut saya lah kan, Cikgu Yuslina, kamu juga sudah mendahului mahkamah tau. Tiada pun mahkamah cakap, ya betul dia BUNH, dia Raila, apa semua, tiada. Begitupun saya di sini juga ya. Jadi apa bagi saya punya pendapat nih, ya? Apabila Ketua Warden menitip pesanan WhatsApp untuk menahan semua pelajar yang terlibat di bilik isolasi untuk disualisasi, maksudnya ada pelajar, beberapa pelajar sahaja, tidak menyeluruh, ya. Oke. Saksi berkata pada awalnya tugas itu diberikan kepada Madam Rohayati, tetapi cikgu tersebut sudah terlebih dahulu di luar untuk menjaga pelajar STPM. Jadi Ketua Warden ada memberikan tugasan kepada saksi untuk menyiasat para pelajar tersebut. Ya. Saksi dikenalkan oleh Madam Rohayati kepada pelajar junior. Beliau bertanya kepada pelajar junior tersebut, "Sudah jumpa duit?" Pelajar menjawab, "Belum." Pelajar tersebut ada berkata dia mau ikut kejohanan hoki pada pagi itu, tetapi namanya digugurkan disebabkan kejadian pagi itu. Hoki? Nama digugurkan sebab kejadian pagi itu. Hoki? Oke. Ya, selamat petang. Ya? Saya agak tertanya-tanya dengan perkataannya. Jadi bermakna sepanjang case ini PDRM tidak bawa budak-budak nih untuk siasat lah kan. Yang siasat guru-guru kan. Betul tidak? Jadi saya mau tanya lah, 16 Julai itu Adizara kan di hospital kan. Tidak polis kah ambil case nih? Bukankah ada buat laporan polis? Polis tidak siasat semua nih. Tidak siasat SOP juga dilanggar di situ. Sepatutnya case ini bila sudah jadi case polis kan, kalau buat report betul-betul sudah jadi case polis, polis akan siasat mana-mana yang terlibat, dia akan panggil tidak sampai 24 jam, siasat satu-satu sebenarnya. Ya. Sebenarnya memang begitu dia punya prosedur. SOP. Selepas kau ada nih, itu pun berdasarkan laporan lah, jenis laporan, ya, jenis laporan. Kenapa pula cikgu-cikgu yang mensiasat? Kenapa bukan PDRM? Macam mana pula bentuk report yang telah dibuat ke Balai Polis? Amy, kau kena report. Jap. Kan? Saya tanya nih sekarang betul-betul kan? Betul tidak Amy? Kenapa guru-guru yang menyiasat? Kenapa bukan polis? Ya. Iya. Macam lain-lain dorang nih tau. Kenapa ambil alih? Itu kan kerja polis, PDRM kan? Ada SOP pula tuh selepas kau buat report.
Mandai-mandai kamu ya. Semua benda kamu cek. Semua kamu mau ambil tahu. Dan barang-barang si Zara tuh Mbak Diary itu. Kenapa kamu pergi ambil? Ya. Kenapa kamu pergi ambil? Kamu Kenapa tidak sentuh tunggu sampai polis? polis pergi mengajar. Ada yang komen sini, Beb. Polis pergi mengajar. Hah? Pelik Mbak, kalau ikut keterangan-keterangan Cik Gloria nih kan semua yang tidak sepatutnya. Banyak SOP kena langgar. Keterangan Cik Gloria nih kan, saya tidak cakap dia menipu apa, tapi saya nampak thank you Cik Gloria. Saya nampak kamu coba untuk memperlihatkan betapa gagalnya SOP dan terlalu banyak SOP yang telah dilanggar. Sebenarnya ini apa yang saya nampak di sepanjang kenyataan Cikgu Gloria nih. Saya nampak adalah pelanggaran SOP yang ketara. Banyak, sangat banyak. Jadi saya paham, saya paham Cikgu Gloria punya nih. Thank you so much. Jadi mungkin penerimaan kita tidak sama, tapi penerimaan saya adalah saya nampak kelemahan dan kegagalan SOP dan juga sistem pentadbiran yang tidak diikuti dan hanya dilakukan sewenang-wenangnya. Hai, ini macam pun ada. So, kok di mana Beb? Depan sekolah. Kamu baca yang last? Boleh? Beb, mau tanya apa? Tadi Cikgu Gloria tuh dia ada sebut Cikgu Dayang sekejap. Cikgu Dayang Azira kah? Ada dia sebut nama tuh. Siapa saya tidak nampak tuh Cikgu Dayang Azira. Yang ada Cikgu Fatima, Cikgu Yuslina, Cikgu Gloria, Cikgu Gloria, Cikgu Lola tuh kan? Rohayati, Cikgu Azli, Cikgu Syahadah. Yang di musola tuh ndak ada kan? Di musola Cikgu Syahadah. Cikgu Syahada. Heeh. Kenapa dia ndak sebut Cikgu Dayang Azira ya? Ya, hari itu kena sebutkan, pelajar tuh sebutkan Dayang Azira. Ya, Dayang Azira. Dia sebut Cikgu Dayang Azira pun ada di musola tuh. Heeh. Hmm. Mana Cikgu Dayang? Kenapa tiba-tiba tidak dalam list? Kenapa Cikgu Dayang tiada dalam list ini? Dayang Azira. Why? Ditapuk lagi. Takkanlah ndak teringat juga ataupun temis. Ya. Kalau ikut kenyataan yang saksi ke-28 gitu. Saksi 28. Saksi 28 dia ada tuh nama Dayang Azira. Dia ada di situ. Cikgu Dayang Azira ada. Tapi kenyataan sini tertinggal nih nama nih. Tiada Cikgu Azira. Yang ada Cikgu Syahadah. Nah, Cikgu Syahada. Ada Cikgu Syahadah kah masa saksi ke-28? Coba cek. Siapa? Tak maaf lah, otak kami ini begini lagi ya. Coba cek. Saksi ke-28, nama-nama guru. Tiada Cikgu Yuslina, Cikgu Fatima, Cikgu Dayang Azira dan Cikgu Gloria itu saya ada sebut. Nduk ba. Dari mana Cikgu Syahadah nih? Cikgu Syahada. Cikgu Gloria tu sebut Cikgu Syahada ada, tapi Cikgu Dayang Azira tiada dia sebut. Yang ini pula Dayang Azira dia ada sebut, Cikgu yang itu tuh dia tiada sebut. Salah satu miss nih. Wujudkan nih Cikgu. Tanya Jer. Kamu ini. Wujudkan, jangan scam kami ah. Sudah. Jangan kamu scam kami ya. Kami tanya sejak nih. Kenapa tiada sebut? Ya, kami tanya aja. Tanya Jer, kenapa tiada nama Cikgu Dayang? Pastilah kita begini nih, ya. Sampai mana saya baca, Beb? Yang tuh saksi dikenalkan oleh Madam Rohayati.
Sampai situlah, belum baca yang tuh. Kau baca yang tuh lah. Madam Rohayati. Tanya Pudin, pasti dia tahu. Sekitar jam okey sambung Sekitar jam 11.15 pagi. Saksi Belum baca. ingat. Mi. Saya belum baca tuh yang saksi dikenalkan oleh Madam. Saya tidak baca tuh. Oh, okey. Saksi dikenalkan oleh Madam Rohayati kepada pelajar junior. Beliau bertanya kepada pelajar junior tersebut, sudah jumpa duit? And then pelajar tersebut menjawab belum. Pelajar tersebut ada berkata dia mahu ikut kejohanan hoki pada pagi itu, tetapi namanya digugurkan disebabkan kejadian pada pagi itu. Ba, kesian ba, di ban kah? Di ban kau? Kami ingat TikTok sih ada di ban. Di ban kah kau, Dek? Andu ba. Kesian nih. Mana alamatmu? Sini alamatmu. Makcik mau hantar coki-coki. Oh, kena ban daripada hoki kan, kesian. Tapi kami ingat kami jadi TikTok kena ban. Ya, kami ingat kami syak di ban di TikTok. Rupanya kau pun di ban. Wah, kesian ba. Okay, next. Okay. Sekitar jam 11.15 pagi, saksi ingat dia ada membawa seorang pelajar senior ke blok A dan menunggu di aras bawah manakala pelajar itu masuk ke bilik Zara. Saksi membawa pelajar senior ini kerana dia kenal dengan pelajar senior tersebut. Ini saksi ke-28 nih kan? Saksi ke-8. Saksi ke-28. Tapi aku pelik lah. Kenapa dia tidak naik sekali ya pergi di dom ya? Kenapa dia tunggu di bawah ya? Dia tengah pikir, Cikgu Dayang Azira kan Cikgu Syahada. Astaga. Wah, berfikir kali dia ni bah. Cikgu Syahira kah? Cikgu Syuhada kan? Cikgu Dayang. Pelik. Kenapa Cikgu Gloria tak naik sekali ya Cikgu? Kenapa Cikgu? Dah ada lift ke Cikgu? Penat kan naik tangga? Andu ba, kesian dia ni man. Memikirkan nama kan lagi. Sakit lutut batu astaga. Awalnya sakit lutut. Aduh, nah. Macam pelik pula ni cikgu ni. Okay. Next. Pelajar senior tersebut menyerahkan 2 buah diary berwarna hijau dan juga ungu dan menyerahkan kepada Cikgu Yuslina. Saksi berkata pelajar itu memaklumkan beliau yang 2 buku tersebut diambil dari almari Zara. Buku hijau sama purple tu pun. Sebenarnya saya tidak habis pikir tau tentang Derry itu. Ada apa dengan Derry ini sebenarnya? Ya, Lepas itu kenapa ya ada yang kena kasih koyak kah? Ada apa dengan Derry itu sebenarnya? Lepas itu kenapa kena kasih koyak kah? Tidak, kenapa semua tertumpu kepada Derry? Kenapa dulu? Coba kasih tau, ada apa? Why? Gitu, siapa suruh? Siapa yang suruh? Cikgu Ustaz Azari yang menyuruh. Azari yang suruh. Ustaz Azari suruh untuk serahkan Derry itu kepada Cikgu Yuslina. Ya. Lepas tu apa lagi dia bilang nih? Dia kata dia jumpa 2 buah diary, dia kata warna hijau dan warna ungu. Lepas tu dan menyerahkannya kepada Cikgu Yuslina. Dia kata kononnya saksi Cikgu Gloria ni cakap pelajar itu maklumkan beliau yang 2 buku tersebut diambil dalam almari si Zara. Dari almari si Zara. Ada bukti kah? Begitu kan kalau saya. Betul kah? Saya kok satu orang saja pergi itu ambil. Ya, kau satu orang saja naik. Cikgu Gloria yang kalau jenis yang macam muka yang ini kan jenis yang tidak mau akun kalah kan. Ya. Kau yakin gak? Di mana? Almari, betul kan? Zara punya. Kau tidak kawan pergi ambil, bah? Kau kan ada masa tuh. Kenapa kau tapi kasih kawan? Kalau jenis yang ini, itulah yang tidak saya pandai bilang. akun kalah. Kau yakin nih? Kau yakin kasih kawan kau? Siapa bukti kau? Itu kalau jenis mulut nih. Sebab lagi pun ada tulisan tangan lain, bah. Gitu. Lagi pun ada kasih kuyak. Betul nih? Kau kah? Kau ada pergi ambil ya? Itu kalau jenis orang yang kalau jenis macam mulut yang tidak pandai, bau tidak kerja gitu kan.
Emang kena Tapi pelik, Ah, betul. Kau pergi, jangan kau sampai bilang kasih ya. mau pergi ambil diary sama-sama, dua orang pergi. Sekalinya budak tu siap naik, and then dia turun, dia bagi tahu yang itu ada kononnya diary itu dijumpa di dalam almari si Zara, almari loker si Zara. Masalahnya budak tu naik sendiri, bah. Betul. Tapi itulah saya mau tahu juga bang, kenapa ada apa dengan Derry itu?